akan mula menggunakan persempelan air liur untuk ujian COVID-19 dalam masa terdekat. Wanita diperintah membela diri selepas 2 tahun dibebaskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 18 Februari 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan juru bahasa isyarat Tan Libi. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Seperti biasa kami bawakan kepada anda kemas kini berita seluruh negara secara langsung. Di Sabah, rakan penyampai Anisia Dolus akan membawakan perkembangan berita dari sana, antaranya perluasan penggunaan teknologi satelit untuk kemudahan akses internet oleh pelajar. Di Sarawak pula, 67 lokasi jangkitan wabak rabies dikenal pasti setakat ini. Perinciannya bersama Firdaus Arasi Idris. Dan akhir sekali dari JAKIM bersama Ahnaf Abu Bakar dengan paparan mengenai penambahbaikan saluran radio JAKIM Salam FM. Semuanya seketika nanti. Persetujuan terima suntikan vaksin COVID-19 yang tular di media sosial bukan borang persetujuan yang muktamad. Menerusi kenyataan medianya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, borang persetujuan yang muktamad akan diedarkan kepada bakal penerima vaksin dalam tempoh terdekat bermula dengan penerima vaksin bagi fasa pertama. Jelas beliau memandangkan pemberian suntikan vaksin COVID-19 adalah secara sukarela. Borang persetujuan adalah dokumen yang digunakan untuk diberi kepada penerima vaksin bagi mereka menyatakan persetujuan penerimaan vaksin dengan rela hati. Borang persetujuan juga digunakan di negara-negara lain yang melaksanakan program imunisasi COVID-19. Individu yang bersetuju untuk menerima vaksin perlu menandatangani borang berkenaan. Sehubungan itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham mengingatkan masyarakat supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak tepat yang boleh menimbulkan keresahan orang ramai. Salinan borang persetujuan yang tular antara lain menyatakan individu yang bakal menerima suntikan perlu bertanggungjawab atas risiko yang berlaku selepas mengambil vaksin. Malaysia akan memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada 26 Februari ini dengan sasaran 80% penduduk bersamaan 26 juta individu untuk menerima suntikan vaksin secara percuma menerusi 3 fasa. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM akan memulakan ujian COVID-19 menggunakan persempelan air liur di beberapa hospital kerajaan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, kaedah persempelan ini selamat dan tidak invasif berbanding persempelan dengan kaedah swab melalui hidung dan mulut. Tambahnya, persempelan bagi ujian COVID-19 dengan menggunakan air liur telah dijalankan di beberapa negara. Institut Penyelidikan Perubatan ataupun Institute for Medical Research IMR telah menjalankan penilaian bagi kaedah persempelan menggunakan air liur ini dan ianya sesuai bagi ujian real-time reverse transcriptase PCR ataupun RT-PCR COVID-19. IMR sedang juga melengkapkan kajian penggunaan sampel air liur
untuk ujian RTK antigen. Beliau ditemui ketika majlis penyerahan sumbangan daripada Etika Family Takaful Berhad sebanyak 2.7 juta unit picagari khas LDV yang bernilai RM890,000. Wanita langgar mati 8 remaja berbasikal lajak pada 18 Februari 2017 diperintah membela diri. Mahkamah Tinggi Johor Bahru mengeluarkan perintah selepas 2 tahun Mahkamah Magistrate membebas dan melepaskan tertuduh Sam Keting, 26 tahun daripada tuduhan memandu secara melulu sebelum ini. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Shana Sulaiman membuat keputusan tersebut selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh sekaligus mengetepikan perintah dibuat Mahkamah Magistrate pada Oktober 2019 untuk melepas dan membebaskan tertuduh. Sementara itu, dalam prosiding berasingan di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Magistrate Zuhaini Zulkafli mengarahkan tertuduh membela diri pada 9, 10 dan 11 Mei ini. Magistrate membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain diarah menyerahkan pasport dan lesen pemandu kepada mahkamah. Kes dikendali Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Pengarah Pendakwaan Negeri Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman. Berdasarkan pertuduhan, jurujual wanita itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Jalan Lingkaran Dalam, Johor Bahru pada 3:20 pagi 18 Februari 2017. 8 remaja yang maut adalah Muhammad Azri Danish Zulkifli, Muhammad Syahrul Izwan Azuraimi, Muhammad Harith Iskandar Abdullah dan Muhammad Syahrul Nizam Marudin, masing-masing berusia 14 tahun. Juga Muhammad Firdaus Danish Muhammad Azhar, Haizat Kasrin dan Muhammad Azhar Amir berusia 16 tahun serta Fauzan Halmijan 13 tahun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun serta denda selain lesen memandu digantung sekiranya disabit kesalahan. Sementara itu, seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Keluang Johor atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian anggota polis Jumaat lalu. Tertuduh T. Yoga Rajah, 58 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Arun Novaltas. Mengikut pertuduhan, Yoga Rajah dari arah Keluang menghala ke Renggam memasuki laluan motosikal yang ditunggang Lance Corporal Bradford Bennett, 28 tahun di kilometer 6 Jalan Keluang Tekwah sebelum pelanggaran dan menyebabkan mangsa maut. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 44(1) Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 yang memperuntukkan hukuman denda antara RM50,000 hingga RM100,000 dan penjara antara 10 hingga 15 tahun serta lesen memandu digantung sementara kes dibicarakan. Mahkamah menetapkan tarikh 22 Mac untuk sebutan semula kes. Seorang ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas dakwaan merogol anak tirinya yang berusia 15 tahun. Suspek berusia 44 tahun didakwa melakukan kesalahan itu pada 4 Februari lalu kira-kira pukul 6.30 petang di dalam sebuah kereta di Jalan Bagan Jermal, Butterworth. Kes dilaporkan kepada polis oleh seorang pegawai perubatan dari Hospital Seberang Jaya yang membuat pemeriksaan ke atas mangsa. Suspek didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Kesisaan berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Mahkamah tidak membenarkan jaminan ke atas tertuduh dan menetapkan 18 Mac sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu keputusan perubatan dan laporan DNA.
Susulan kejadian tanah runtuh yang memaksa hampir 50 keluarga di Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas mengosongkan kediaman mereka semalam. Pergerakan tanah di kawasan sekitar runtuhan didapati masih aktif dan beberapa kesan rakahan baharu melibatkan kediaman penduduk dan laluan berdekatan turut kelihatan. Ketika ditemui di lokasi kejadian, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas, Syapawi Stapa berkata, anggotanya bersama agensi-agensi berkaitan memantau rapi perkembangan itu dari masa ke semasa. Beliau turut memaklumkan sebuah lagi rumah milik penduduk musnah malam tadi, menjadikan keseluruhan 4 buah rumah yang runtuh setakat ini. Runtuhan terbaru itu berlaku pada pukul 9 malam dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan, memandangkan kesemua penduduk sudah berpindah. Terdapat lebih kurang 10 kaki lagi kerekahan terjadi dan daripada semalam 4 biji rumah telah roboh lah. Dan 2 tu dalam keadaan terancam. Daripada sini kita tengok ada beberapa lagi rekah-rekah baru yang baru timbul tu. Dan sekarang kita mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan daripada orang masuk ke sini dan kita hormati rekah-rekah itu dengan tanpa plaster. Pada masa sama terdapat juga runtuhan baru membabitkan kelebaran 3 meter di lokasi kejadian semalam. Ya, saudara, untuk laporan cuaca semasa kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Azhira Samsudin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah pun menaik taraf amaran angin kencang dan laut bergelora kepada kategori pertama di kawasan perairan yang bertanda kuning, kategori kedua di kawasan perairan yang bertanda jingga dan kategori ketiga di kawasan perairan yang bertanda merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 22 Februari nanti dan turut melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Pahang, Johor Timur, Terengganu, Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil termasuk aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri dan aktiviti menangkap ikan. Sementara itu, menerusi paparan imej radar semasa, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan di kesemua tempat di negeri Semenanjung. Memandangkan keadaan cuaca adalah sedikit panas di Semenanjung dan kadar taburan hujan yang rendah, Met Malaysia masih lagi menasihatkan orang ramai untuk mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka dan mengambil langkah penjimatan dalam penggunaan air. Di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan. Keadaan ini pula diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azhira Samsudin. Assalamualaikum. Ya, saudara, dari negeri di bawah bayu, antara fokus penggunaan teknologi satelit diperluaskan bagi mengatasi masalah akses internet untuk pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Perkembangan dari Sabah, kita bersama Anisia Dollars. Anisia.
Baik, terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Teknologi, Sains dan Inovasi Sabah kini giat memperluas penggunaan teknologi satelit atau VSAT di luar bandar bagi mengatasi masalah akses internet untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Setakat ini lebih 2,000 buah kampung di negeri ini telah dikenalpasti memerlukan perkhidmatan berkenaan. Menterinya Datuk Haji Yaakob Khan berkata langkah tersebut sebagai penyelesaian jangka pendek sebelum rancangan naik taraf dan pembinaan lebih banyak pencawang melalui program jendela dijangka selesai pada 2022. Kita menunggu feedback daripada yang program kita yang laksana tempoh hari sama ada ianya sesuai dan dapat membantu atau tidak. Kalau ianya dapat membantu, insya-Allah kita akan perluaskan ke kawasan-kawasan yang lain sementara menunggu pelaksanaan jendela ini selesai. Beliau ditemui pemberita di Manggatal selepas penyerahan bantuan prihatin RM300 dan bantuan bakul makanan COVID-19 Kerajaan Negeri peringkat Bandaraya Kota Kinabalu. Baru-baru ini VSAT digunakan bagi menyelesaikan masalah akses internet di Kampung Walahu Ranau. Sebanyak 300 GB diperuntukkan bagi kampung tersebut. Perkhidmatan bulan pertama adalah percuma dan kos RM10 dikenakan bulan seterusnya bagi penggunaan 1 GB untuk setiap pelajar. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah mencadangkan agar Majlis Keselamatan Negara MKN mempertimbang membuka semula sektor pelancongan di negeri ini secara berperingkat. Ia khususnya di kawasan dikenal pasti merekodkan penurunan kes COVID-19. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata langkah tersebut penting bagi menghidupkan semula sektor berkenaan yang terjejas teruk sekaligus memberi impak positif kepada kelangsungan ekonomi negara. Kita perlu menyelamatkan sektor ini dengan memberi ruang sedikit nafas kepada mereka dengan memulakannya sekarang. Kalau boleh di tempat-tempat yang berkurangan kes-kes COVID, walaupun mungkin saya dipahamkan PKBB ini rentas daerah masih dikekalkan, tetapi bagi tempat-tempat yang kurang sudah kes COVID saya rasa perlu dipertimbangkan. Beliau ditemui selepas program simbolik penyerahan one-off bantuan bakul makanan kerajaan negeri bagi daerah Kinabatangan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kinabatangan. Sementara itu, Datuk Jafri menyatakan keterujaan dengan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bermula 26 Februari ini. Beliau yakin ia akan membolehkan sektor pelancongan kembali aktif dan pulih seperti sebelum ini. Jangan pandang rendah kepada wabak COVID-19. Virus yang memudaratkan kesihatan ini masih lagi merebak dalam komuniti. Itu nasihat bekas pesakit COVID-19 yang juga merupakan seorang pegawai perubatan swasta, Dr. Jeriol Pinso. Ikuti paparan disediakan Miriam Majim. Merawat pesakit memang menjadi tanggungjawab pegawai perubatan sama ada di hospital dan klinik kerajaan maupun swasta. Malah tugas lebih mencabar semasa penularan pandemik kerana risiko dijangkiti sangat tinggi. Demikian perkongsian Dr. Jeriol, 34 tahun, pemilik sebuah klinik swasta di Kota Marudu yang disahkan positif COVID-19 17 Januari lalu. Mula mengalami gejala demam, pening serta sakit kepala 2 hari sebelum itu dan bertambah buruk dalam beberapa hari termasuk hilang deri rasa dan sesak nafas. Sejurus selepas menjalani ujian saringan COVID-19 di Hospital Kota Marudu, Dr. Jeriol menjalani kuarantin kendiri. Mendapat jangkitan ketika Sabah berhadapan penularan membimbangkan, Dr. Jeriol tidak menolak kemungkinan mendapat jangkitan daripada pesakit yang dirawat. Saya disahkan positif COVID-19 pada 17 Januari 2021. Mula-mula saya rasa takut. Takut untuk menjangkiti orang lain. Takut juga disisihkan oleh orang ramai, terutamanya pelanggan dari klinik. Macam-macamlah dalam fikiran. Dr. Jeriol menjalani rawatan di Hospital Kota Marudu selama 1 minggu. Walaupun melalui proses panjang sebelum dimasukkan ke dalam ward, namun beliau berpuas hati dengan layanan petugas kesihatan, terutama pegawai perubatan dan jururawat.
Akhirnya Dr. Jeriel disahkan bebas COVID-19 pada 31 Januari dan beliau kemudian membuka semula klinik setelah 14 hari tidak beroperasi. Saya terkejut apabila orang ramai kini berfikiran terbuka kepada bekas pesakit seperti saya. Mereka juga datang ke klinik seperti biasa, membuktikan bahawa pandemik ini menjadi sebahagian daripada normal kita pada masa kini. Dr. Jeriel bagaimanapun menasihatkan orang ramai agar bersikap jujur dengan tahap kesihatan masing-masing bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada individu lain. Beliau juga berharap pemberian vaksin secara berfasa seperti diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini akan mengurangkan risiko kematian akibat COVID-19. Walaupun vaksin tidak dapat mengurangkan kadar jangkitan dengan cepat, namun ia sangat bermakna kepada individu yang belum pernah dijangkiti, frontliner, kanak-kanak, bayi, ibu yang mengandung, warga-warga emas dan golongan-golongannya mempunyai masalah kesihatan. Semoga kita berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 sekaligus membolehkan kita menjalani kehidupan normal seperti sebelum penularan pandemik. Kita jaga kita mesti menang. Miriam Ajem untuk RTM. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah kali ini. Amalkan kebersihan termasuk sentiasa membasuh tangan, jaga penjarakan fizikal dan elak tempat sesak. Kembali bersama Zehra. Silakan Zehra. Terima kasih Anisha. Perkembangan terkini jangkitan wabak rabies atau anjing gila antara laporan yang diberi tumpuan dari Sarawak. Firdaus Arasi Idris terus langsung bersama anda. Silakan. Terima kasih Zera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kampung Hilir Sri Aman dikenal pasti sebagai kawasan baru jangkitan wabak rabies atau anjing gila di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam satu kenyataan media memberitahu ia merupakan kawasan ke-67. Lokasi wabak memandangkan ia berada di luar 10 km kawasan radius wabak rabies. Kes itu melibatkan seorang wanita berumur 59 tahun yang digigit oleh anjing peliharaannya pada 2 Februari lalu. Ketika mendapatkan rawatan di Jabatan Veterina, anjing peliharaannya tidak pernah mendapat suntikan anti-rabies, telah menunjukkan simptom perubahan sikap yang tiba-tiba. Anjing tersebut disahkan dijangkiti rabies pada 5 Februari dan telah dimusnahkan oleh Jabatan Veterina. Manakala mangsa kini sedang mendapatkan rawatan susulan di Hospital Sri Aman. Setakat ini, kawasan yang telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak rabies adalah Kuching 7, Sibu 2, Miri, Mukah dan Sri Aman masing-masingnya 6, Sarike 5, Kapit dan Limbang 1, Bintulu dan Semarahan 4 masing-masingnya, Betong 3 dan Serian 22. Justru itu, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menasihati pemilik anjing untuk memastikan anjing mereka disuntik vaksin anti-rabies setiap tahun. Kegagalan berbuat demikian boleh disabit kesalahan di bawah Seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Sarawak akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech pada 24 Februari ini untuk vaksinasi COVID-19 fasa pertama yang bermula pada penghujung bulan ini. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing berkata, setakat ini 8 buah peti sejuk ultra low temperature UTF sebagai tempat menyimpan vaksin Pfizer disediakan di Sarawak di pusat cawangan farmasi logistik iaitu 2 di Kuching, Sri Aman, Sibu, Sarike, Bintulu, Miri dan Limbang. Jelas Dr. Chin, UTF hanya dapat diguna pakai untuk menyimpan vaksin jenis Pfizer-BioNTech dengan suhu negatif 70 sehingga negatif 80. Manakala untuk kegunaan di pusat-pusat vaksinasi, vaksin akan diletakkan dalam peti sejuk beku farmasi biasa namun tidak dapat melebihi 5 hari. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di pusat cawangan farmasi logistik di Kuching. Sementara itu, beliau memaklumkan untuk fasa pertama
amal vaksinasi, seramai 97,161 petugas barisan hadapan telah dikenal pasti di Sarawak. Bagi vaksinasi fasa kedua, JKNS mengalukan orang ramai membuat pendaftaran untuk vaksin menerusi aplikasi MySejahtera, laman sesawang JKNS serta borang pendaftaran yang juga turut diedarkan kepada ketua kaum bagi kawasan luar bandar. Pembangunan modal insan terus menjadi agenda utama untuk menjayakan pertumbuhan ekonomi masa depan di Dewan Undangan Negeri Laya di Betong. Menurut Adung Laya, Gerard Rentap Jabu, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi membantu merealisasikan perancangan itu, termasuk membantu membaik pulih kemudahan sekolah dan pemberian tablet untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR awal bulan ini. Saya telah melihat banyak kekurangan dari segi pencapaian dari segi akademik di sekolah-sekolah kita Laya, dan kita telah memfokuskan cara-cara intervensi untuk menolong sekolah-sekolah dan juga warga sekolah termasuk guru-guru, pendidik, supaya mereka dapat meningkatkan dari segi ilmu dan juga dari segi pembelajaran mereka. Manakala pembinaan lapangan short take-off and landing di Sepauh juga bakal merancakkan ekonomi di Betong sebagai sebuah daerah bakul makanan. Ini bersesuaian dengan keluaran tanaman seperti tembikai dan nanas bagi tujuan ekspor termasuk sayur midin segar dari Betong ke Singapura. Pada masa sama katanya, dengan jaringan jalan raya yang semakin baik, Betong kini mudah dilawati oleh penduduk dari kawasan lain dan ini terbukti menerusi sambutan pengunjung ke pasar tamu yang menempatkan sehingga 180 penjajah pada hujung minggu. Beliau menyatakan demikian semasa menjadi tetamu untuk program Menuju Pemansang di Konti YFM Iban di RTM Kuching. Program Bual Bicara secara rakaman radio tersebut menyentuh pelbagai usaha yang telah dilakukan dan maklumat semasa di bawah kawasan Dun Layar. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Firdaus. Saudara, tahun ini merupakan sambutan ulang tahun ke-12 bagi saluran Radio JAKIM Salam FM. Komited menjadi suara bagi pentadbiran Islam negara. Warganya sentiasa memperbaiki penyampaian agar terus relevan kepada pendengar. Untuk laporan penuh, terus saja bersama Anaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Anaf. Baik, terima kasih. Salam FM yakin mampu memperoleh pendengar lebih meluas dengan pelbagai penambahbaikan kandungan serta capaian media sosial. Namun menurut Pengarah Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Nordin Sulaiman, para penerbit harus bersikap proaktif kerana masih terdapat beberapa aspek perlu diberi perhatian dengan menggunakan pakai mekanisme yang pelbagai dan bersesuaian. Di peringkat sekarang ni perlunya kita kena sentiasa memikirkan apakah program-program yang generasi sekarang mahukan. Dengan setia masih lagi mengikuti Salam FM ni, dan Salam FM ni saya dapati bukan hanya pendengar-pendengar di Malaysia. Saya dapati ada juga pendengar-pendengar di Singapura, di Brunei khususnya, dan juga di Sabah dan Sarawak yang meminati Salam FM. Maknanya Salam FM ni sebenarnya ada pendengar dia. Bercakap sempena ulang tahun Radio JAKIM Salam FM ke-12, konsep penerbitannya akan terus ditambah baik agar terus relevan sebagai wadah mendidik jiwa. Ini penting bagi memartabatkan syiar Islam di Malaysia menerusi platform arus perdana dengan tagline Menjana Minda. Kelonggaran untuk solat berjemaah di masjid dan surau mengikut kapasiti masjid mengembirakan ahli karya khususnya jemaah wanita. Tinjauan kami di masjid sekitar Putrajaya mendapati masjid sudah semakin mula diimarah dengan jemaah wanita di setiap waktu solat fardu. Jawi membenarkan jemaah muslimat untuk solat di masjid. Satu, orang kata apa, kerinduan kita orang terubatlah sikit sebab boleh jumpa dengan sahabat-sahabat yang biasa datang ke masjid. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Masjid Mahmudiyah Putrajaya Muhammad Nizamuddin Amiruddin berkata, setiap hari bilangan ahli jemaah semakin meningkat, namun kesemua jemaah dilihat patuh mengikut SOP ditetapkan. Kita memenuhi, mengambil peluang apa yang telah
berikan oleh pihak Jabatan Agama Islam ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat, kita dapat sama-sama meramaikan rumah Allah SWT ini, sekaligus kita menarik rahmat Allah SWT. Berkuat kuasa 5 Februari lalu, Jawi telah membenarkan golongan wanita untuk solat berjemaah di masjid serta menambah bilangan jemaah sebanyak 1/3 had kapasiti keluasan ruang solat. Pereka-pereka fashion tanah air digalakkan membuat pakaian sukan patuh syariah dalam lingkungan harga yang berpatutan dengan lebih meluas sebagai sebahagian fardu kifayah. Pendakwah bebas yang juga merupakan salah seorang daripada 10 pakar selaman keselamatan awam di dunia, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, menyarankan perkara tersebut agar muslimah di negara ini dapat bersukan dengan pemakaian lebih sopan. Jelasnya, hak pemakaian ialah hak individu, namun pihak-pihak berkaitan juga harus memainkan peranan untuk mewujudkan rantaian pakaian bersesuaian. Bila saya pergi ke negara-negara Arab, sebahagian negara-negara Arab yang menyelesaikan isu ini, contoh macam Mesir sendiri, Maghribi kita tengok dia hampir dengan Eropah. So bagi yang macam wanita-wanita yang enggak muslimah tapi aktif juga, so rupanya dia ada fatwa-fatwa tempatan dan ada maknanya kilang-kilang yang berusaha melepaskan fardu kifayah ni, mereka buat pakaian-pakaian. Beliau yang mempunyai kelas asas menyelam telah mengambil inisiatif untuk mereka baju bib atau baju luar untuk muslimah yang menyertai kelasnya. Bagi pelari ultramarathon Mukminah Paiman, cara pemakaian tidak menghalang minatnya dalam bidang larian. Pernah memasuki acara ultramarathon 100 km menunjukkan bahawa pakaian patuh syariah juga mampu memberi keselesaan kepada muslimah untuk kekal aktif bersukan. Kita jangan, kalau saya lah, jangan pakai banyak lapisan. Okay, tak perlu inner, tak perlu ada skirt extender je. Just cukup kalau kita pakai, cari baju yang labur dan ringan, ada kain jersey macam ni yang breathable dan labur dan muslimah size. Okey, yang keduanya kalau saya pin tu wajib. Sebab macam ni saya akan pin dekat nikab saya supaya saya berlari dia tak terselak-selak, dan satu lagi di belakang. Gadis berusia 33 tahun itu berkata, kekangan timbul apabila kurangnya pilihan pakaian sukan yang menepati syariat di pasaran dengan harga yang berpatutan. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih, Anaf. Saudara, berita wilayah edisi 18 Februari berakhir di sini bagi memberi laluan sidang media PKP oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terus berwaspada, sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu, pastikan imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Saya Zira Zamri, Assalamualaikum dan jumpa lagi.